Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi kita bertemu lagi untuk video yang seterusnya dalam sesi pembelajaran kita daripada rumah lah untuk sesi pembelajaran kita. Jadi untuk video yang kali ini, insya-Allah Ustaz akan menyampaikan dan membentangkan kepada kamu itu tentang subjek hadis, mata pelajaran hadis untuk kelas 1 Ibnu Sina, hadis kelas 1 Ibnu Sina. Baik. Jadi pada sesi yang lepas, pada video yang lepas, Ustaz dah mengajarkan kepada kamu tentang hadis tajuk yang pertama, hadis tajuk yang pertama. Jadi insya-Allah pada video yang kali ini Ustaz akan menyambung lagi pengajian kita untuk hadis tajuk yang kedua. Alhamdulillah, pada sesi yang lepas kamu memberi kerjasama yang sangat baik. Kamu hantar video untuk kamu membaca hadis yang pertama. Jadi Ustaz harap kamu setakat baca lah. Kamu baca dan kamu juga kena hafal hadis tajuk yang pertama. Boleh tak boleh? Kamu kena baca dan hafal hadis tajuk yang pertama termasuk dengan makna sekali. Boleh? Kamu hafal, insya-Allah nanti bila mana sekolah dah buka, kita dah boleh bersemuka, insya-Allah Ustaz nak dengar kamu baca seorang-seorang. Boleh tak? Ustaz nak dengar kamu baca seorang-seorang, insya-Allah. Jadi kamu kena hafal lah hadis mana yang kamu belajar, yang kamu tengok video Ustaz tu, kamu kena hafal. Sebab nanti buka sekolah, kalau buka sekolah nanti Ustaz nak dengar kamu baca, insya-Allah. Baik, kita terus masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu pelajaran kedua yang bertajuk taat kepada ibu bapa. Hadis yang kedua ni tajuk dia taat kepada ibu bapa. Baik, kamu dengar Ustaz baca dan sambil-sambil kamu ikut insya-Allah Ustaz akan baca satu persatu. Supaya kamu kat rumah kamu boleh ikut Ustaz. Boleh tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Sekali lagi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya apa dia? Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Sekali lagi Ustaz baca arti dia. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Baik, jelas Okey, sambil-sambil kamu tengok video Ustaz, sambil-sambil kamu dengar, kamu kena ikut sambil-sambil hadis yang Ustaz baca tadi ni Boleh? Okey. Jadi hadis ni merupakan riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat daripada Imam Ahmad. Okey, kita tengok syarah hadis. Okey, Ustaz lupa nak bagi kita muka surat. Okey, kamu muka surat 6 Muka surat 6, buku hadis yang warna pink macam ni. Muka surat 6. Baik. Jadi kita tengok syarah hadis yang bawah tu. Syarah hadis ni bermaksud iaitu tentang penerangan hadis. Dia syarah hadis ni ialah penerangan hadis. Dia nak terang dekat kita apa benda yang hadis ni dia nak cerita kat kita. Sebab Nabi ni bila mana Nabi riwayatkan hadis, bila Nabi meriwayatkan hadis bukan saja-saja Nabi bila dia riwayatkan hadis, maknanya ada benda yang Nabi nak cerita dekat kita. Bukan saja-saja sembang kosong tak. Bukan saja kita kadang-kadang kita ni sembang kosong banyak. Sembang pasal game dan sebagainya. Tapi Nabi ni, apa benda yang keluar daripada mulut Nabi ni merupakan wahyu daripada Allah. Apa yang keluar daripada mulut Nabi ni bukan kerana nafsu ataupun keinginan, tapi benda yang Allah bimbing. Wahyu. Jadi setiap hadis Nabi tu adalah mesti ada benda yang Nabi nak cerita dekat kita.
Jadi kena dengar bagi faham elok-elok. Sebab tu tujuan kamu mengaji di sekolah agama. Kita nak tahu apa yang Nabi nak ajarkan kepada kita, insya-Allah. Baik, kita tengok syarah hadis, iaitu penerangan tentang hadis. Okey. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan syurga di bawah telapak kaki ibu. Dapat difahamkan bahawa keindahan syurga yang di dalamnya indah mengalir sungai itu di bawah telapak kaki seorang wanita yang melahirkan kita. Okay, benda yang boleh kita faham daripada yang disebut dalam hadis Nabi itu, iaitu tentang keindahan syurga. Keindahan syurga yang di dalamnya indah. Syurga ni dalamnya sangat indah. Di dalam syurga ni sangat-sangat indah. Indah macam mana? Dalam syurga ni ada mengalir sungai. Ada mengalir sungai. Seperti mana yang Ustaz dapat tahu lah, kan? Ustaz dapat tahu di dalam syurga ni mengalir beberapa jenis sungai. Banyak jenis sungai. Macam kita sungai ayak biasa lah, kan? Kita di atas muka bumi ni bila mengalir sungai biasa, tawak, kan? Ayak tawak, ayak kosong biasa. Tu pun dah penuh dengan sampah lah. Sungai di atas muka bumi ni di Malaysia ni, tambah di Kedah ni, sungai mengalir ayak biasa je, ayak kosong, kan? Sampai ada yang sungai yang ayak kotak. Sebab apa? Sebab sampah banyak. Orang buang sampah di sungai sampai sungai tercemar. Jadi sungai dia tak elok lah, tak indah ke mana pun. Tapi kalau sungai di dalam syurga, sungai yang sangat-sangat indah. Ada yang di mana setengah mengatakan di dalam syurga ni ada sungai yang mengalir dalamnya madu. Madu. Kamu tahu tak madu? Kan? Yang warna kuning-kuning tu, hak manis-manis tu, kan? Ada tambah ni dekat dunia ni macam-macam madu. Ada madu lebah lah, madu keluluk lah, sebagainya lah, kan? Madu. Di dalam syurga mengalir sungai, yang sungai tu mengalir madu. Nak makan, kita boleh minum free lah madu tu. Kalau atas dunia ni kita beli madu ni mahal, betul tak? Sebotol sampai 20-30 ringgit, kan? Sebotol. Tapi di dalam syurga mengalir sungai terus daripada madu. Mengalir sungai yang ada madu terus. Banyak tak? Banyak. Boleh makan tak madu tu? Boleh. Percuma saja. Tu. Daripada atas dunia ni kita nak beli madu sebotol pun sampai 30 ringgit, mahal. Jadi kalau syurga kita boleh minum madu sepuas-puasnya secara percuma. Banyak pula tu dalam sungai pula tu. Itu sungai yang pertama. Dan setengah lagi kata ada sungai yang mengalir dalamnya susu. Susu pun ada mengalir sungai. Kita ni ayat kosong biasa lah. Tapi dalam syurga ada susu. Mengalir sungai yang ada susu. Boleh minum tak? Boleh. Kena bayar tak? Tak kena bayar. Free saja. Boleh minum. Tu. Mengalir sungai yang ada, tadi Ustaz kata madu. Hak ni susu pula. Dan ada juga sungai yang mengalir dalamnya arak. Bukan arak macam atas dunia ni. Arak atas dunia ni mabuk. Tapi kalau arak dalam syurga, arak yang baik, arak yang sedap, arak yang tak memabukkan. Tapi atas dunia ni mabuk. Atas dunia ni arak yang buat kita ni mabuk. Tapi dalam syurga arak tu tak buat kita mabuk. Tu betapa indahnya benda yang ada dalam syurga ni. Okey. Dan sungai itu di bawah telapak seorang wanita. Siapa dia wanita tu? Iaitu wanita yang melahirkan kita lah. Siapa? Mak kita, ibu kita, mama kita lah, kan? Setengah orang ada setengah orang bagi umi, betul tak? Umi, mak, mama, lagi baik ibu, kan? Semua tu. Syurga ni ada di bawah telapak kaki ibu, kaki mak, kaki mama, kaki umi, kan? Syurga ni berada di bawah telapak kaki ibu. Okey. Kita tengok apa yang masukkan lagi dengan syurga bawah telapak kaki ibu tu. Okey, hadis tersebut juga adalah kiasan. Kiasan. Tak kiasan. Kiasan ni macam lebih kepada benda yang orang kata tak
secara tersirat. Kiasan ni adalah benda yang secara tersirat, benda yang kita tak tahu, benda yang kita kena fikir sendiri, benda kita cakap kita kena fikir, kan? Ialah kiasan yang menggambarkan kewajipan kewajipan kita mentaati dan berbakti kepada seorang ibu mendahului seorang bapa atau yang lain. Okey. Jadi nak abang kata syurga di bawah telapak kaki ibu tu, bukan kata ada syurga telapak ibu. Jangan balik-balik rumah lagi, lepas tengok video ustaz lagi angkat kaki mak angkat kaki ya, nak tengok syurga. Dah bukan macam tu noh. Memang hadis ni Nabi kata syurga bawah telapak kaki ibu, tapi jangan kita pula pergi angkat kaki mak kita, pergi tengok bawah telapak kaki ibu ada syurga. Tak ada. Itu cuma adalah gambaran sahaja, contoh. Untuk apa? Untuk kita ni mentaati ibu. Untuk kita ni mentaati ibu. Boleh faham tak? Bukan kata ada syurga bawah telapak kaki ibu, tapi Nabi nak bagi gambaran bahawa kita ni kena mentaati ibu kita lebih daripada ayah kita. Kita sebagai anak kena taat dekat mak kita lebih daripada ayah kita. Boleh faham? Bukan kata kamu tak kena taat mak, bukan kata ustaz tak suruh kamu taat ayah, tapi contoh mak kamu dengan ayah kamu minta tolong. Nak tolong siapa dulu? Nak tolong siapa? Tolong mak dulu noh. Contoh mak ayah kamu minta tolong kamu serentak dalam masa yang sama. Jadi nak tolong siapa dulu? Tolong mak dulu. Kita kena taat mak lebih daripada ayah. Lepas tolong mak baru kita tolong ayah. Contoh mak kamu kata adik tolong pergi kedai Zat beli gula, kan? Lepas tu ayah pun panggil juga, ni adik mai tolong ayah Zat basuh kereta. Nak buat mana dulu? Nak pergi kedai dulu ke nak basuh kereta dulu? Kita kena pergi kedai dulu. Kena tolong mak dulu barulah tolong ayah. Sebab kita kena mendahulukan ibu daripada ayah. Boleh faham? Okey. Seperti mana Ustaz teringat satu hadis. Ustaz teringat satu hadis yang di mana ada kisah seorang lelaki, satu hari ni seorang lelaki dia mai berjumpa kepada Rasulullah. Dia mai kepada Rasulullah, dia jumpa Rasulullah, dia tanya, "Wahai Rasulullah, kan? Kepada siapakah aku nak utamakan dulu antara mak dan ayah?" Kan? Nak utamakan. Dia tanya, lelaki tu tanya Rasulullah, siapakah yang perlu aku utamakan selepas Allah dan Rasul? Selepas Allah Rasul, lelaki tu tanya, siapa lagi untuk aku nak taat? Kepada siapa lagi aku nak utamakan? Jadi Rasulullah jawab apa? Selepas kamu taat Allah dan Rasul, kamu kena taat mak kamu. Lelaki tu tanya, nak taat kepada siapa lepas Allah Rasul? Rasulullah menjawab, taatlah kepada mak kamu, ibu kamu. Lepas tu lelaki tu tanya, lepas tu siapa lagi? Rasulullah jawab, mak kamu. Dua kali lah Rasul jawab mak. Bila mana lelaki tu tanya, kepada siapa yang dia ni perlu taat selain daripada Allah dan Rasul? Rasulullah menjawab yang pertama, mak. Kali kedua tanya, lelaki tanya lagi, lepas tu siapa pula? Rasulullah tetap menjawab, mak, ibu. Kali ketiga tanya, lepas tu siapa? Rasulullah menjawab lagi, ibu ataupun mak. 3 kali dah. Lepas tu kali keempat tanya, lepas tu siapa? Barulah ayah kamu. Nak abang kata kita ni kena mengutamakan ibu lebih dari ayah. Sampai lelaki tu tanya, siapa yang dia perlu taat selepas Allah dan Rasul? Rasulullah menjawab, mak sebanyak 3 kali. Barulah ayah. Nak abang kata betapa kita ni kena mendahulukan ibu, ataupun kita mendahului mak, ataupun kita mendahului umi, ataupun kita mendahului mama, kan? Kita kena mengutamakan mak kita, ibu kita, umi kita, mama kita, kan? Kena utamakan. Barulah kita kena utamakan ayah. Bukan kata kita tak boleh taat ayah, kita kena tetap juga kena taat dengan ayah. Kita juga kena hormat dengan ayah. Tapi kita kena mendahului ibu dulu, barulah ayah. Ustaz kata tadi, contoh kalau ayah dengan mak kita minta tolong kita dalam masa yang sama, kita kena utamakan mak dulu, barulah kita tolong ayah. Jelas? Boleh faham tak itu? InsyaAllah. Kalau tak faham, boleh ulang lagi video ni sampai kamu faham. Baik. Seterusnya,
ibu dimuliakan sehingga apabila kita ingin memasuki syurga, hendaklah terlebih dahulu mentaati dan menyantuni mereka. Nak bagi tahu betapa mulianya ibu ni, betapa kita kena muliakan ibu sehingga kita ni apabila kita nak masuk syurga. Contoh, kita nak masuk syurga, kena buat apa? Kita kenalah terlebih dahulu kena taat mak kita. Kalau kita nak masuk syurga, kita kena taat dengan mak kita. Bukan saya kata taat, lepas tu kita pula kena menyantuni. Menyantuni ni lebih kepada kita kena selalu bersama dengan mak kita. Kena selalu bersama dengan mak kita. Betapa mulianya seorang ibu. Sampai kita nak masuk syurga, kita kena taat dengan mak kita. Taat dengan mak kita, lepas tu kita kena sentiasa bersama dengan mak kita, bersembang dengan mak kita. Jadi ustaz teringat satu kisah yang di mana seorang pemuda, ustaz lupa nama dia, tak ingat dah nama apa tau. Ustaz lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa. Ada seorang pemuda kan. Dia ni ada seekor lembu. Dia ni pengamalan lembu. Dia duduk di kampung, tak ingat kampung mana. Jadi dia ni setiap hari dia akan dukung anak lembu tu. Didukung daripada lembu tu, anak lembu tu kecil sampailah lembu tu besar. Daripada lembu tu kecil sampai lembu tu besar. Dia dukung setiap hari, dia dukung lembu tu. Jauh tu jalan. Daripada lembu tu kecil sampai besar, dia dukung. Orang kata, dia ni gila dah pemuda ni. Gila dah kata. Dukung lembu, tak ada pasal dukung lembu. Tak duk pergi dukung lembu. Kamu larat nak dukung lembu? Tak, tapi dia ni setiap hari dukung lembu. Daripada lembu tu kecil sampai lembu tu besar. Kan? Rupa-rupanya dia mendukung lembu tu ada sebab. Sebab dia nak berlatih. Sebab apa berlatih apa? Sebab dia ni ada seorang mak. Dia ada mak yang mak dia ni sakit lumpuh. Mak dia tak ada jalan. Jadi dia nak bawa mak dia ni pergi ke Mekah. Dia nak bawa mak dia ni pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi dia perlukan tenaga yang kuat lah. Sebab tu dia berlatih angkat lembu setiap hari. Jadi bayangkan daripada kampung dia tu, dia pergi jalan bawa mak dia, dukung mak dia pergi ke Mekah. Berkata betapa dia muliakan mak dia. Betapa dia ni sangat sayang pada mak dia. Sampai dia sanggup setiap hari dukung lembu. Berat lembu. Lembu kan ringan, besar betul tak? Kau tengok kan. Dia dukung lembu tu hari-hari. Untuk apa? Untuk dia bawa mak dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Tengok betapa mulianya seorang anak tu. Sampai dia ni dijamin syurga lah. Sampai dia ni dijamin syurga. Tu kita boleh dapat tahu tu tak? Kita ni tengah main game pun mak panggil marah. Orang main game ni mak ni. Tu mak suruh minta tolong sat je pun marah. Sebab apa? Sebab tengah main game. Tapi dia ni dukung lembu setiap hari untuk apa? Untuk nak bawa mak dia pergi ke Mekah. Bukannya dekat, jauh. Jalan kaki pula tu. Sebab mereka ni orang miskin. Mereka orang miskin. Jadi mereka tak ada duit nak pergi naik kenderaan, naik unta pergi ke Mekah. Jadi dia pun mau tak mau, dengan kudrat yang ada, tenaga yang ada, dia berlatih setiap hari. Dia dukung lembu untuk dapatkan kekuatan, untuk dapatkan tenaga, untuk dia dukung mak dia pergi ke Mekah. Tengok betapa hebatnya pemuda tu. Ustaz lupa nama dia, tak teringat. Aduh, tak apalah, nanti kalau ustaz ingat, ustaz akan bagi tahu kat kamu lah, insya-Allah, untuk video seterusnya. Okey, jadi untuk sesi kali ini setakat sini saja dulu. Sebab dah dekat 20 minit dah. Jadi ustaz memang akan buat video, cikgu akan buat video setakat 20 minit saja, tak lebih. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan tengok lagi, sambung lagi untuk tajuk kedua ni. Ada sikit lagi, iaitu tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang kita lakukan pada mak ayah kita, yang kita tak boleh buat dekat mak ayah kita. Dan seterusnya pengajaran. Lepas tu habis, insya-Allah lepas tu kita akan masuk tajuk ketiga. Jadi insya-Allah untuk minggu yang akan datang, video yang akan datang, kita akan belajar tentang perbuatan yang diharamkan untuk kita buat kepada mak ayah kita, dan juga pengajaran daripada hadis tajuk yang kedua. Jelas tak? Kalau kamu tak faham ke apa, kamu boleh tengok video ustaz. Boleh tak? Tengok ulang-ulang tak apa. Tengok ulang-ulang pun tak apa sampai kamu faham. Kalau tak faham, dia tanya mak ayah. Kok mak ayah kamu faham, tanya mak ayah kamu. Boleh? Okey, baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.